Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum. Hari ini kami akan membentangkan tokoh-tokoh tersohor dari segi Qurani, ijtihadik dan ensiklopedik. Berikut merupakan isi kandungan. Ahli kumpulan 3 yang terdiri daripada seorang lelaki dan 9 orang perempuan. Definisi ulul albab dari segi bahasa, intelektualiti yang bersumber dari lubuk hati yang dalam, dari segi istilah orang-orang yang memiliki pemikiran yang besar, manakala definisi tokoh ialah orang kenamaan, orang terkemuka dalam apa-apa bidang seperti bidang politik, bidang kebudayaan, agama dan lain-lain. Tokoh yang pertama adalah tokoh Qurani iaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nama sebenar beliau adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali. Beliau juga dikenali sebagai Ibnu Hajar Al-Kinani dan Al-Asqalani. Beliau dilahirkan pada bulan Sya'ban pada tahun 773 Hijrah di Mesir. Beliau berasal daripada keturunan para ilmuwan agama khususnya dalam bidang fiqh dan hadis. Ibnu Hajar telah memerlukan pendidikan ketika berusia 5 tahun dan telah dapat menghafaz Al-Quran ketika berusia 9 tahun di bawah bimbingan gurunya yang bernama Sa'ad-ad-Din As-Sukti. Beliau dikenali sebagai seorang ulama yang berjiwa besar, mempunyai ketajaman pemikiran dan daya ingatan yang kuat. Contohnya, beliau pernah menghafaz surah Maryam dalam masa sehari sahaja. Beliau wafat pada bulan Zulhijjah pada tahun 852 Hijrah ketika berusia 79 tahun dan telah dikebumikan di Mesir berdekatan dengan kubur Al-Imam Asy-Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hazrul bin Syekmat. Saya akan menerangkan bahagian 2 iaitu ayat Al-Quran. Ayat yang pertama melalui surah Al-Jathiyah ayat 20 yang menerangkan bahawa Al-Quran mampu menghidupkan jiwa, mendidik rohani dan minda manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadza basairu lin-nasi wa hudan wa rahmatul liqaumin yuqinun. Surah Al-Jathiyah ayat 20 yang bermaksud Al-Quran ini menjadi panduan-panduan yang membuka mata hati manusia dan menjadi hidayah petunjuk serta membawa rahmat bagi kaum yang meyakini kebenarannya. Petikan ayat Al-Quran yang kedua ialah melalui surah Al-Baqarah ayat 238. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafizu 'alas salawatil wassalatil wusta wa qumul lillahi qanitin. Surah Al-Baqarah ayat 238 yang bermaksud peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kamu kerana Allah dan sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Seterusnya untuk bahagian tafsir dan tadabbur bagi surah Al-Jathiyah ayat 20. Untuk tadabburnya ialah Allah menunjukkan keterangan dan bukti Al-Quran adalah pegangan manusia sebagai sumber hidayah dan petunjuk dalam kehidupan. Hanya orang yang percaya dan yakin akan kebenaran Al-Quran akan memperoleh rahmat darinya. Seterusnya untuk tadabbur ayat yang kedua iaitu surah Al-Baqarah ayat 238. Allah menegaskan bahawa pentingnya menjaga solat untuk memperoleh rahmat darinya. Solat 5 waktu perlulah dilakukan semata-mata kerana Allah dan perlulah khusyuk ketika solat. Sekian, terima kasih. Sebagai mahasiswa, kita haruslah mempelajari ilmu dengan berasaskan Al-Quran kerana di dalam Al-Quran terdapat pelbagai ilmu sama ada ilmu dunia maupun ilmu akhirat dengan menceritakan kisah lalu, kisah sekarang dan kisah akan datang. Mahasiswa perlu mengkaji dan mengaitkan ilmu yang diperoleh melalui Al-Quran supaya ilmu tersebut tidak bercanggah dengan ilmu Al-Quran. Tidak lupa juga, sebagai mahasiswa, di samping mempelajari ilmu dunia, mahasiswa juga perlu mengutamakan solat agar kehidupan dalam menimba ilmu mendapat berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai mahasiswa, amalan yang patut kita lakukan ialah sentiasa membaca Al-Quran walau sesibuk manapun kehidupan sebagai seorang mahasiswa. Memahami Al-Quran supaya pelajaran juga dapat difahami dengan baik. Solat di awal waktu supaya dapat menguruskan masa belajar dan masa beribadat dengan baik dan memperbanyakkan solat-solat sunat supaya dimudahkan segala urusan dalam pelbagai aspek. Seterusnya adalah tokoh ensiklopedik. Tokoh ensiklopedik yang telah kami pilih adalah Ibnu Ashur. Berikut merupakan biodata Ibnu Ashur. Nama penuh beliau adalah Muhammad Al-Tahir Ibnu Muhammad Al-Tahir Ibnu Ashur. Beliau telah lahir pada September 1879 di Tunis, Tunisia dan telah meninggal pada 12 Ogos 1973 di La Marsa, Tunisia.
Beliau merupakan seorang ilmuwan ulung dan pejuang Islam abad ke-20 dan menyumbang ilmunya kepada dalam bidang pemikiran islah, maqasid syariah dan tafsir kontemporari. Beliau juga telah mempelajari Al-Quran dan menghafalnya sejak umur 6 tahun. Antara karya beliau yang telah membawa impak yang besar kepada dunia penafsiran adalah Al-Tahrir wa Al-Tanwir. Seterusnya adalah ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tokoh ensiklopedia Ibn Ashur. Ayat yang pertama adalah daripada surah Al-Ankabut ayat ke-43 yang bermaksud, dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Ayat yang kedua adalah daripada surah Al-Mujadalah ayat ke-11 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila diminta kepada kamu memberi lapang dari tempat duduk kamu untuk orang lain, maka lapangkanlah seboleh-bolehnya supaya Allah melapangkannya segala halnya untuk kamu. Dan apabila diminta kamu bangun, maka bangunlah supaya Allah meninggikan darjat-darjat orang yang beriman di antara kamu dan antara orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama dalam kalangan kamu beberapa darjat. Dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Tafsir dan tadabbur bagi surah Al-Ankabut ayat 43. Allah menyuruh manusia untuk memiliki ilmu pengetahuan agar dapat memikirkan keajaiban ciptaan Allah serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Hanya mereka yang alim sahaja dapat menggunakan nikmat akalnya untuk memahami dan mendapat manfaat daripada perumpamaan-perumpamaan yang Allah berikan di dalam Al-Quran. Dengan ilmu, manusia dikukuhkan sebagai pembawa risalah khalifah di muka bumi yang berkewajipan untuk memakmurkan dan mengembangkannya. Manakala untuk surah Al-Mujadalah ayat 11, Allah memerintahkan manusia supaya menyediakan ruang apabila diperlukan di sesebuah majlis ilmu dan berdiri apabila keadaan memulakan berdiri sebagai tanda hormat. Dengan melaksanakan dua perintah ini bermakna kita beriman dan berilmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memartabatkan kita di dunia dan di akhirat. Di akhir ayat, Allah menegaskan bahawa sekecil mana pun kebaikan yang dilakukan seperti memberi ruang kepada orang lain pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya daripada surah Al-Ankabut dan surah Al-Mujadalah yang dinyatakan sebentar tadi, apa yang saya dapat simpulkan, pada zaman kini, remaja lebih tertarik untuk menghadiri program-program yang berunsur hiburan semata-mata. Namun, sebagai seorang mahasiswa, kita seharusnya melapangkan masa untuk menghadiri kuliah agama atau program-program ilmiah untuk menambahkan lagi ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam. Melalui program-program tersebut, ia akan membentuk mahasiswa yang intelek, bersungguh-sungguh dan ikhlas dalam menuntut ilmu, sekaligus menempatkan seseorang mahasiswa itu kepada hakikat ilmu, yang mana semakin tinggi ilmu seseorang itu, semakin dekat seorang hamba itu dengan Tuhannya. Kesannya, lahirlah mahasiswa yang berilmu pengetahuan dan bukan sahaja mendapat tempat yang tinggi di dalam masyarakat, tetapi dijadikan darjat yang lebih tinggi di sisi Allah. Seterusnya, amalan yang kita dapat praktikkan dalam kehidupan seharian, kita seharusnya melazimi diri untuk menghadiri majlis ilmu atau program berunsur ilmiah, membaca Al-Quran dan berusaha untuk memahami makna tersurat dan tersirat. Seterusnya, memuliakan dan menghormati orang yang menyampaikan ilmu, tidak kira bangsa, umur dan latar belakangnya. Membetulkan niat setiap kali kita menuntut ilmu dan tidak mencampurkan ilmu dengan maksud, kerana ilmu adalah cahaya dan tidak akan bercampur dengan dosa-dosa maksiat. Tokoh yang terakhir adalah tokoh ijtihadi iaitu Imam Al-Baihaqi. Nama penuh Imam Al-Baihaqi ialah Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Abdullah Al-Baihaqi. Beliau dilahirkan di Kasurjat pada 994 Masihi bersamaan dengan 384 Hijrah. Beliau meninggal dunia di Nisabur pada 1666 Masihi bersamaan 458 Hijrah. Beliau merupakan seorang ulama ahli fiqh, usul fiqh, hadis dan salah seorang tokoh ulama dalam mazhab Syafi'i. Seterusnya, sumbangan Imam Al-Baihaqi adalah beliau menjadi orang pertama yang mengumpulkan naskah-naskah fiqh Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Mabsut, dan juga beliau menyebarkan fiqh
mazhab Syafi'i. Contoh ayat Al-Quran di bawah tajuk ijtihadi ialah surah At-Taubah ayat 105 yang berbunyi wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, yang bermaksud, dan katakanlah wahai Muhammad, beramallah kamu akan segala yang diperintahkan, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan. Tafsir dan tadabbur daripada surah At-Taubah ayat 105, Allah menyuruh hambanya untuk beramal dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh kerana Allah melihat amal-amal itu dan tidak menilai berdasarkan hasilnya tetapi menilai berdasarkan usahanya. Contoh ayat Al-Quran yang kedua ialah Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Surah Al-Anfal ayat 27. Tafsir dan tadabbur daripada surah Al-Anfal ayat 27, Allah menyeru kaum muslimin agar tidak mengkhianati Allah dan Rasulnya, iaitu mengabaikan perintahnya dan melanggar larangannya. Dan juga janganlah mengkhianati amanat-amanat yang telah dipercayakan kepada kita, sedangkan kita mengetahui bahawa amanat itu wajib ditunaikan. Semangat dan ketekunan yang kita beri untuk menyiapkan kerja assignment bukan hanya untuk mendapat markah kalimat yang disanjungi, tetapi kita sebagai pelajar beragama Islam perlu ingat bahawa Allah mengatakan menuntut ilmu adalah suatu tuntutan agama. Kesimpulannya, kita wajarlah untuk tidak berputus asa dalam menimba ilmu pengetahuan seterusnya menjadi insan yang berguna untuk masyarakat, agama dan negara. Jadilah umat yang tidak jemu menuntut ilmu pengetahuan, kerana tidak semua mukminin itu pergi ke medan perang. Sebahagiannya pergilah untuk menuntut ilmu pengetahuan, pulang kepada masyarakat dan mengajarkan kepada mereka untuk kebaikan. Surah At-Taubah ayat 122.